kasih banyak ada semua rakan-rakan media yang sudi bersama pada hari ini, sama ada bersama secara fizikal dan juga rakan-rakan yang hadir secara online. Jadi ini merupakan PC pertama yang dijalankan oleh Muda yang diketuai oleh saya selaku pemangku Presiden Muda. Untuk makluman kawan-kawan semua, saya juga panggil PC ini ada beberapa sebab. Pertama, memang kita nak nyatakan hala tuju muda selepas kita ada satu perubahan yang besar di mana YB Said Saddiq bukan lagi Presiden Muda dan saya telah pun diberi amanah untuk menjadi pemangku Presiden Muda. Dan yang kedua, saya juga ingin kongsikan kepada rakan-rakan satu ketetapan ataupun beberapa ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa Eksekutif Pusat Muda. Untuk makluman rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada hari ini dan juga yang sedang menonton secara online, baru-baru ini Muda pada 17 hari bulan baru-baru ini kita adakan satu mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Pusat di mana saya telah pun memanggil semua pimpinan-pimpinan tertinggi parti bersama dengan semua pengurusi-pengurusi negeri muda untuk kita mencatur hala tuju muda, jalan ke hadapan muda selepas ini. Jadi untuk hari ini saya ingin berkongsi 3 perkara utama kepada semua rakan-rakan yang hadir. Yang pertama, menurut ketetapan dalam Jawatankuasa Eksekutif Pusat tersebut, Muda akan melaksanakan agenda rejuvenasi parti secara serta-merta. Apa maksud saya agenda rejuvenasi parti itu? Ada beberapa perkara. Pertama, fokus Muda untuk rejuvenasi parti adalah lebih kepada fokus isu-isu dalaman muda berbanding isu-isu luar daripada parti. Jadi yang pertama untuk Muda, paling utama sekali adalah semakan rapi keahlian muda. Seperti yang umum sedia tahu, suatu muda ditubuhkan atas dasar mass-based party, di mana dalam masa yang singkat kita dapat keahlian lebih daripada 80,000 ahli, dan keahlian tersebut sekarang ini kita ingin menyemak kembali secara rapi semua keahlian-keahlian muda, di mana kita nak pastikan bahawa apa latar belakang ahli-ahli kita dan juga kita nak semak komitmen terkini ahli-ahli tersebut kepada parti muda. Kerana kita juga faham bahawa situasi politik sudah berbeza-beza, ada banyak jalan-jalan baru untuk muda yang kita telah, keputusan-keputusan yang muda telah buat dan juga keputusan-keputusan baru yang muda akan lakukan. Jadi kita nak semak komitmen terkini ahli-ahli parti muda. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk agenda rejuvenasi parti adalah sekolah muda. Sekolah muda memang kita dah ada lama, tetapi untuk keputusan pada hari itu untuk kita menggerakkan sekolah muda dengan lebih agresif lagi, yang akan diketuai oleh Setiausaha Agung Muda Saudara Amir Hadi. Di mana untuk agenda sekolah muda ini kita akan pastikan agar semua ahli muda akan mengikut silibus-silibus di dalam sekolah muda untuk memastikan agar mereka betul-betul memahami dan menjiwai ideologi dan juga perjuangan-perjuangan parti muda. Dan juga untuk makluman semua, agenda rejuvenasi parti ini akan berkuat kuasa serta-merta. Bermakna sejak daripada hari kita berbincang tempoh hari tersebut, 17 hari bulan, kita sudah pun menjalankan agenda-agenda untuk kita merejuvenasikan parti muda. Kedua, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, Muda juga akan mengadakan pemilihan parti pada tahun 2024. Kita faham ramai yang bertanya bila Muda nak adakan pemilihan parti. Untuk makluman semua, sekiranya kita mengikut Akta Pertubuhan 1996, Muda mempunyai kuasa untuk memanjangkan pemilihan parti sehingga tahun 2025. Tetapi melihat keadaan semasa, saya percaya bahawa pemilihan parti perlu diadakan pada tahun 2024 untuk membuka lembaran baru untuk Muda. Kerana kita percaya bahawa kepimpinan muda juga memerlukan fresh mandate daripada semua ahli-ahli muda untuk kita bawa parti kita ke hadapan. Pemilihan parti yang akan dibuat ini menyasarkan ataupun pilihan parti akan dibuat ini akan menunjukkan kematangan muda dalam sistem politik berorganisasi. Jadi kalau ada yang tanya, sebab saya ada banyak dapat mesej-mesej bila Muda akan adakan pemilihan parti, memang kita sudah adakan ketetapan untuk adakan pemilihan parti pada tahun hadapan. Bermakna kita akan segerakan pemilihan parti kita berbanding pada tahun 2025.
Dan yang ketiga yang saya ingin kongsikan pada rakan-rakan media pada hari ini adalah perancangan 100 hari saya selaku pemangku Presiden Muda. Pertama, untuk 100 hari saya memegang jawatan selaku pemangku Presiden Muda, prioriti saya adalah untuk berjumpa kembali dengan semua ahli-ahli muda di peringkat negeri, di peringkat akar undi, untuk menyatakan rancangan dan juga bertanyakan kembali kepada mereka, mengadakan soal jawab bersama mereka. Bagi saya itu merupakan prioriti kerana ahli-ahli muda juga berhak mendengar dan berjumpa daripada pimpinan muda, terutama sekali saya selaku pemangku Presiden Muda. Jadi untuk makluman rakan-rakan, pada 16 November 2023 saya sudah pun mengadakan perjumpaan yang pertama bersama Muda Johor, di mana semua kepimpinan Muda Johor dan juga ahli-ahli Muda Johor yang datang pada waktu itu menyatakan komitmen 100% mereka kepada Parti Muda dan sokongan yang penuh kepada Jawatankuasa Eksekutif Pusat Muda yang kini diketuai oleh saya selaku pemangku Presiden Muda. Perjumpaan yang seterusnya akan diadakan bersama Muda Sabah pada 8 Disember 2023 dan diikuti dengan perjumpaan bersama Muda Sarawak pada 9 Disember 2023. Dan saya juga akan kongsikan pada masa-masa yang akan datang takwim penuh orang kata jelajah pemangku Presiden Muda bersama dengan pimpinan-pimpinan muda berjumpa dengan akar umbi parti. Itu adalah prioriti yang pertama. Kedua, untuk 100 hari saya memegang jawatan sebagai pemangku Presiden Muda, saya akan mengadakan pertemuan rasmi dengan rakan-rakan politik di rantau Asia Tenggara. Untuk makluman semua, perjumpaan itu telah pun saya mulakan dengan berjumpa dengan rakan Move Forward Party di Thailand, di mana menerusi perjumpaan tersebut, beberapa perbincangan untuk jalan ke hadapan muda dan Move Forward Party telah dibincangkan, dan kita akan berjumpa sekali lagi untuk memateraikan beberapa kerjasama secara rasmi antara muda dan Move Forward Party. Selain daripada itu, salah satu rakan politik dalam rantau Asia Tenggara yang telah pun kami jadualkan untuk berjumpa adalah rakan-rakan daripada Partai Solidaritas Indonesia, di mana kita akan pastikan agar menerusi perjumpaan tersebut, sekali lagi kita dapat mematerai satu kerjasama yang utuh antara Parti Muda dan juga rakan-rakan Partai Solidaritas Indonesia, juga untuk kita menunjukkan komitmen muda dalam mengangkat bukan sahaja nama parti tetapi nama negara di rantau Asia Tenggara. Dan ketiga, terakhir sekali, komitmen saya dalam 100 hari selaku pemangku Presiden Muda adalah untuk mengadakan pertemuan rasmi dengan rakan-rakan kedutaan asing yang berada dalam negara Malaysia untuk menunjukkan komitmen muda dalam isu diplomatik dan juga perhubungan antarabangsa. Dan menerusi perjumpaan ini, saya juga bersama dengan rakan-rakan pimpinan akan menyampaikan hasrat dan aspirasi muda serta seluruh rakyat Malaysia tentang beberapa isu-isu antarabangsa, terutama sekali isu yang paling hangat yang sedang berlaku sekarang tentang isu Palestin. Jadi ini merupakan perancangan-perancangan Parti Muda yang telah ditetapkan pada 17 November tempoh hari dan akan kami jalankan dengan serta-merta. Untuk makluman semua, setiap perancangan-perancangan ini juga telah kami tubuhkan jawatan kuasa kecil, terutama sekali untuk agenda rejuvenasi parti, di mana semua ahli jawatankuasa eksekutif pusat muda merupakan memainkan peranan penting dalam setiap jawatankuasa kecil tersebut. Jadi ini merupakan komitmen muda yang akan muda jalankan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan media. Untuk pemilihan 2014 tu dijangka bulan berapa? Sebab panjang kan 2024. Kita jangkakan bahawa pemilihan parti akan diadakan pada penggal kedua tahun 2024. Namun apa-apa makluman akan dibuat dalam tempoh yang terdekat apabila jawatankuasa pemilihan parti itu telah ditubuhkan. Sekiranya ada apa-apa lagi soalan? Is there any comment on the list that view that we said something guilty until we finish at very so is there any comment on that as an acting president? Yeah. Well, even before Syed Saddiq was convicted, and even before Syed Saddiq stepped aside from being the president of the party, Muda has always been bigger than just Syed Saddiq himself. There are a lot of other people, other leadership in Muda beyond Syed Saddiq and beyond myself that can carry this party forward.
I think it's very important for us to show to the public, to show to the people, and also especially to show to the members of MUDA that MUDA is not about the movement of an individual, but MUDA is a movement of ideology, a movement of policy, and a movement that really wants to carry forward the spirit of young people in Malaysia across all different races and religions to build the country forward. And so it is, I suppose, our burden, our responsibility to prove that those comments are wrong and that MUDA is bigger than one person. Ada apa persoalan lagi tu? Kerjasama dengan Move Forward Party, is there any topics yang dibincangkan dan diutamakan? Ya. Pada perjumpaan yang pertama yang kita adakan dengan Move Forward Party, perjumpaan itu lebih kepada dasar-dasar ideologi, prinsip-prinsip yang kita ingin perjuangkan bersama, dan juga polisi-polisi yang kita rasakan MUDA dan Move Forward Party mempunyai persamaan dalam perjuangan-perjuangan kita. Namun apa-apa lagi kerjasama yang orang kata lebih formal, kita akan buat lagi satu perjumpaan bersama Move Forward Party. Kita sudah pun berbincang dengan mereka, pada tempoh hari juga sudah bersetuju untuk mematrai satu persetujuan yang rasmi di mana kita akan kongsikan apabila persetujuan tersebut telah dibuat. Nampaknya MUDA lebih bergerak ke arah luar negara. Bagaimana macam dalam macam dalam Malaysia? Untuk dalam negara sendiri, MUDA sebelum lagi keputusan YB Syed Saddiq, MUDA telah pun membuat ketetapan untuk menjadi kuasa ketiga dalam kedudukan politik dalam negara, dan ketetapan itu masih lagi sama. Untuk kali ini kita merupakan kuasa ketiga dalam politik negara Malaysia. Dan YB Syed Saddiq sendiri, walaupun bukan presiden, beliau masih lagi ahli parlimen yang membawa bendera MUDA di dalam Dewan Rakyat, dan beliau sendiri masih lagi memainkan peranan selaku kuasa ketiga. Dan YB Syed Saddiq juga akan sentiasa berjumpa dengan pimpinan MUDA dan berjumpa dengan tim polisi MUDA untuk memastikan agar segala agenda yang YB Syed Saddiq bawa di dalam parlimen akan datang akan membawa suara MUDA secara sepenuhnya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, ada apa lagi tu? Kalau tak ada, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, dan harap semua rakan-rakan akan terus memberikan sokongan yang penuh kepada Parti MUDA dan juga aspirasi kami.